Kita pada malam ini dapat bersama-sama berkumpul dalam satu majlis yang sangat didekati, iaitu majlis ilmu, dan di mana majlis ini merupakan satu majlis yang sangat khusus di dalam Islam. Dan bincang-bincang kita berkaitan dengan majlis kita pada ini adalah berkaitan tentang ilmu faraid ataupun fiqh. Mudah-mudahan segala perkongsian dan sembang-sembang kita berkaitan tentang ilmu ini ada manfaatnya untuk kita semua. Dan ingatlah tuan-tuan, semua ilmu itu sangat penting. Tak kira ilmu faraid ke ilmu fiqh yang lain, muamalat, perlu dituntut oleh kita semua. Dan manfaatkan ilmu itu, kerana ilmu yang kita manfaatkan ini ada ganjaran pahala yang Allah akan berikan kepada kita. Kalau kita tidak laksanakan dan kita tidak buat apa ilmu yang kita pelajari, amanah-amanah ilmu yang kita perolehi, ingat tuan-tuan, pada satu hari nanti di padang mahsyar, salah satu perkara yang mana kaki kita tidak akan berganda di padang mahsyar, yang Allah akan tanya pada kita nanti ialah berkaitan tentang ilmu. Kita sudah ada ilmu dan kita bagaimana kita gunakan ilmu tersebut, Allah akan tanya kepada kita nanti, sebab dia adalah amanah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita bangkitkan untuk 10 berita tuan-tuan, berkaitan tentang surah An-Nisa ayat 12, iaitu waris seibu sampai 1/6. Betul ya tuan-tuan, yang muka surat 2. Muka surat 2, surah An-Nisa ayat 12 tu, terjemahan itu yang ayat perkara 2 tadi tu adalah surah An-Nisa ayat 2. Kita berhenti yang 11 tadi tu, iaitu 1/6, iaitu seorang saudara seribu. Dia sambung baris bawah last tadi tu. Terjemahan ayat surah An-Nisa ayat 12 tuan-tuan. Apa tu maksudnya kat situ? Kalau pula mereka dalam kurungan saudara-saudara yang seibu itu lebih dari seorang, lebih dari seorang, maka mereka berkongsi pada 1/3, yakni dengan mendapat sama banyak lelaki dan perempuan. Sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar hutangnya. Wasiat-wasiat tersebut hendaklah tidak mendatangkan mudarat, yakni kepada waris-waris. Tiap-tiap satu hukum itu ialah ketetapan daripada Allah, dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha penyayang. Surah An-Nisa ayat 12. Surah An-Nisa ayat 12, Allah menceritakan tentang saudara seibu. Saudara seibu. Wa in kana rajulun yurisu kalalatan aw imra'ah wa lahu akhtun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus wa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi sulus. Itu sama dengan ayat dia. Apabila mereka itu meninggalkan saudara-saudara seibu, adik-beradik seibu, maka mereka berkongsi akan mendapat 1/3 dengan mendapat sama banyak. Apa maksud saudara seibu? Saudara seibu dalam surah An-Nisa ni Allah sebut saudara seibu. Kita dah bincang sebelum ni, cuma nak ingatkan balik. Saudara seibu. Apa dia saudara seibu? Saudara seibu merupakan adik-beradik seibu kepada si mati. Saudara seibu, adik-beradik, adik-beradik mak sama bapak lain. Biasa kita dengar dalam masyarakat ialah adik-beradik bapak sama mak sama. Itu disebut sebagai saudara seibu sebapa. Tetapi yang malam ni kita nak bincang, yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 12 yang kita nak habiskan pada malam ini ialah adik-beradik seibu, saudara seibu. Adik-beradik seibu iaitu
Bapak lain, mak sama. Bapak lain, mak sama. Mak dia sama, bapak lain. Seorang perempuan, contohnya Timah, ya. Timah dia kahwin dengan Ali, dia kahwin dengan Abu. Ya. Daripada Ali ni dia dapat anak bernama Semah. Daripada Abu dia dapat anak bernama Osman. Ya, tuan-tuan. Perkahwinan pertama dia dapat anak pertama nama Semah. Kahwin kali kedua cerai. Nah, ini pun cerai mati. Kahwin kedua, kahwin pula dengan Abu, dapat anak nama Osman. Osman dan Semah ini disebut sebagai adik-beradik seibu. Osman bin Abu, Semah bin Ali, tapi dia ni adik-beradik, bukan adik-beradik tiri. Ramai di kalangan kita kadang-kadang mengistilahkan hubungan orang ni di antara Osman dan Semah ini sebagai adik-beradik tiri. Sebenarnya pada hakikatnya mereka ini berdua bukan adik-beradik tiri. Mereka ini merupakan adik-beradik seibu. Adik-beradik juga. Spesialnya adik-beradik seibu ni disebut dalam Al-Quran, yakni dalam surah An-Nisa ayat 12. Disebut adik-beradik seibu. Kenapa? Sebab nak menunjukkan keutamaan dalam pewarisan adik-beradik seibu ni digelar sebagai golongan ashabul furud, yakni perlu dibahagikan harta dulu kepada dia dan baru dibagi pada waris-waris yang lain. Dalam pembahagian yang Allah tetapkan dalam surah An-Nisa ni, adik-beradik seibu kalaulah yang ditinggalkan ramai, contohnya Abu ada, yang ini Osman, yang ini ada beradik namanya Siti. Ya, Osman, Siti, Semah. Semah dengan Osman merupakan adik-beradik seibu, tetapi Osman dan Siti adik-beradik seibu sebapa. Ni, seibu sebapa. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Semah meninggal dunia. TM bukan TM net, tuan-tuan ya. TM ni maksudnya telah meninggal dunia. Semah meninggal dunia, tuan-tuan. Dia tak kahwin lagi, dia tidak ada anak, dia tak ada suami. Suami pun dia tak sempat kahwin, umur dah tua 40. Ada geran tanah dekat kampung Seceding. Saya tak masukkan ke orang sini, ni contoh aja, tuan-tuan ya. Jangan terasa hati, contoh aja. Saya rasa tak ada kok semua kahwin. Dia ada tanah, ada geran tanah, ada tapak rumah, tak sempat kahwin, tak ada anak, tapi dia ada adik-beradik seibu. Adik-beradik seibu dia dapat kita siapa betul. Kalau seorang yang kita bincangkan sebelum ni adalah 1/6, tetapi pada malam ini kita bincangkan tentang adik-beradik seibu. Kalau yang ditinggalkan 2 orang ni, ini 2 orang ni adik-beradik seibu bersama, 2 orang, dia akan dapat 1/3 kongsi sama rata. 1/3 kongsi sama rata. Saya selalu sebut kalau lelaki dapat 2 kali ganda berbanding orang perempuan. Tetapi berbeza dengan pembahagian harta pusaka adik-beradik seibu. Kalau adik-beradik seibu, tak kira lelaki atau perempuan, mereka akan mendapat 1/3 itu secara sama rata. Contoh saya tunjuk dalam kiraan. Padang ni. Ya. Seseorang meninggal dunia, dia tinggalkan suami, dia tinggalkan ibu, dia tinggalkan 2 orang saudara perempuan. Sayang ni perempuan pula, seibu. SPI ni maksudnya saudara perempuan seibu. Yang kita bincang malam ni lah saudara seibu, tapi saya buat perempuan, kita tak buat lelaki. 2 orang saudara perempuan seibu. Suami dekat sini oleh kerana si mati, tidak ada anak, suami akan dapat 1/2. Ustaz, biasa 1/4, kenapa pula 1/2 malam ni? Sebab apa suami dapat 1/2? Si mati tidak ada anak, tak ada cerita anak dalam ni, tak ada pun senarai anak. Yang ada suami, ibu, 2
Tapi saudara seibu yang kita nak bincang pada malam ni. Ya. Anak langsung tak ada. Itu sebabnya suami dapat 1/2. Kebiasaan yang tuan-tuan dengar, suami dapat 1/4. Ya. Sebab apa dapat 1/4? Sebab kalau isteri ni tadi tu ada anak, tak kira anak itu anak yang betul lah, betul anak yang tak saraf, dikira sebagai anak mati, maka suaminya dapat 1/4. Itu kita nanti, kita akan nanti. Ya tuan-tuan, ini kita suaminya akan dapat 1/2 sebab si mati tak ada anak. Ibu pula akan dapat 1/6. Kenapa ibu dapat 1/6? Ibu dapat 1/6 apabila si mati tinggalkan 2 orang saudara. Kalau 1 orang saudara, ibu akan dapat 1/3. Contoh kat sini, saya ubah. Saya tak letak 2 orang saudara perempuan ibu, saya letak seorang je dekat sini. Seorang saudara perempuan ibu, maka ibu tak boleh dapat 1/6. Ibu kat sini akan dapat 1/3. Saya tanya 1/3. Tapi malam ni saya nak cerita tentang 2 orang saudara perempuan ibu. Bila 2 orang saudara perempuan ibu, si ibu akan dapat kat sini 1/6. 1/6. 2 orang saudara perempuan ibu baru saja kita bincangkan tadi, baca ayat Qurannya, berapa dapat? Dia akan dapat 1/3. 1/3 kongsi. Macam mana cara pengiraan ni kan? Tengok kita ni. Dekat sini asal masalah ni jadi 6. Kenapa jadi 6? 6 ni naik ke atas ni. Sebab dua angka pembawah ni boleh masuk dengan 6. Dia boleh tadahul 3 kali 2 6, 2 kali 3 6. Tak apa, jangan risau. Nanti kita belajar macam mana nak cari asal masalah. Ya. 6 kali 1 bahagi 2 3. 6 kali 1 bahagi 6 1. 6 kali 1 bahagi 3 2. Okay? 2. Jadi suami akan dapat 3/6, ibu didapat 1/6, 2 orang saudara perempuan si ibunya 2/6. 2/6. 2 ini nanti tuan-tuan akan dikongsi oleh 2 orang. Sebab ada 2 orang saudara perempuan si ibu, dibahagikan jadi 2. Setiap seorang dapat 1 sah. Ataupun saya ubah, saya letak sini seorang saudara perempuan si ibu, saya letak seorang. Kemudian seorang saudara lelaki si ibu pun sama juga 1/3 kongsi 2. Dia akan bagi 1/1 macam ni. 1/3 kongsi 2 orang. Saudara perempuan si ibu dengan saudara lelaki si ibu. 2 orang ni mewakili 1/3 bahagian. Tetap akan dapat, perempuan pun dapat 1/6, yang lelaki pun dapat 1/6. Andai katalah yang ditinggalkan oleh arwah kahwin tapi tak ada anak, yang ada suaminya, dia ada tanah lebih kurang 3 ekar luas dia, 3 ekar luas tanahnya. Maknanya kiralah adik-beradik perempuan ni tadi tu, dia boleh dapat 1/6 daripada 3 ekar ni. 3 ekar kali 1 bahagi 6. Dapat ni jumlah ekar ni berapa? Itu cara bagi dia. Duit ke, tanah ke, apa sahaja yang ditinggalkan oleh arwah, emas ke, macam ini dah cara pembahagian dia. Ya, suami dia dapat 3/6, 3/6 ni bersamaan dengan 1/2 separuh, ibu dapat 1/6, saudara perempuan si ibu, saudara lelaki si ibu kongsi. Ya, kongsi. Ya, 1/6, 1/6. Okey. Saya tunjuk satu contoh yang lain. Ya. Ini ada 2 orang saudara. Dalam satu kes pernah berlaku pada zaman sahabat, iaitu zaman Sayyidina Umar. Satu kes berlaku, si mati dia tinggalkan seorang saudara lelaki seibu sebapa, SLIB. Maknanya si mati, hubungan ni dengan mati ni, adik-beradik seibu sebapa. Yang ini adik-beradik seibu.
Yang ini adik-beradik seibu. Yang saya cerita ni, SPI dengan FNI ni. Yang ini seorang dia. Lelaki pula tu, iaitu saudara lelaki seibu sebapa. Yang meninggal ni perempuan. Maknanya kalau nak ikut hubungan paling rapat dengan si mati, siapa dia? Yang ini. Saudara lelaki seibu sebapa. Bapa sama, mak sama, tuan. Ya. Yang ini saudara lelaki seibu, mak sama, bapa lain. Yang ini pun sama, saudara perempuan seibu, adik-beradik perempuan, mak sama, bapa lain. Contoh tengok cara pembahagian yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Mula-mula macam mana dapat cara bahagian pembahagian itu, tuan? Suami tetap dapat 1/2, ibu dapat 1/6, saudara perempuan seibu, saudara lelaki seibu dapat 1/3. Kongsi 2 orang. 3/6, 1/6. Yang ini akan dapat 2/6. 6 kali 1 bagi 3, 2. 3 campur 1, 4 campur 2, 6. Saudara lelaki dapat apa? Kosong. Kes ni berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Kosong saudara lelaki seibu apa? Ini pernah berlaku tuan-tuan pernah berlaku macam ni. Ulama-ulama pernah bincangkan. Imam Syafi'i dipegang pendapat mana? Ini ada banyak pendapat yang pernah berlaku, dan Imam Syafi'i berpegang pada pendapat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit. Kes ini disebut sebagai kes musyarakah. Dalam kes ni tuan-tuan, Sayyidina Umar diikut kata Zaid bin Thabit. Dia kata tak patut saudara lelaki seibu sebab tak dapat. Betul tak betul? Betul. Saya pun sokong pendapat Zaid bin Thabit. Sayyidina Umar pun sokong pendapat Zaid bin Thabit. Apa Zaid bin Thabit ni? Zaid bin Thabit ini merupakan salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang paling cerdik sebenarnya, yang ilmunya luas daripada Ibnu Abbas sebenarnya. Sampai Rasulullah SAW ada menyebutkan satu hadis berkaitan dengan Zaid bin Thabit ini. Nabi kata apa? Afradukum Zaidun Thabit. Orang yang paling pandai dalam ilmu faraid adalah Zaid bin Thabit. Bukan Zaid bin Harithah, Zaid bin Harithah itu anak angkat Nabi, anak angkat Nabi. Walaupun dia anak angkat Nabi, Nabi sayang dengan dia. Ini Zaid bin Thabit. Tuan-tuan. Zaid bin Thabit kata tak patut saudara lelaki seibu bapa ataupun adik-beradik seibu bapa tak dapat pusaka, sedangkan adik-beradik seibu dapat pusaka. Tak patut, tak adil dekat situ. Oleh yang demikian, dibuat satu kaedah pembahagian yang baru. Dikira dekat sini, adik-beradik seibu sebapa dengan adik-beradik seibu dibahagikan secara sama rata. Jumlahnya adalah 3 orang. 1, 2, 3 orang. Dicarikan satu asal masalah yang baru. Kenapa cari asal masalah baru? Supaya dia boleh dibahagikan kepada semua orang yang ada dalam senarai ini. 3 ini dikalikan dengan 6, jadi 18. Kemudian 3 kali dengan 3 jadi 9. Saham dia. 3 kali 1 jadi 3. 3 kali 2 6. 6 bahagi 3. Ni 1, 2, 3. Boleh tak? Boleh. Seorang dapat berapa? 2. 2. 9 campur 3 campur 2 campur 2 campur 2 jadi berapa? 8. Cukup tak pembawanya 18? Cukup jadi 18. 9 campur 3 12. 12 campur 2 14. 14 campur 2 16. 16 campur 2 18. Tak cukup 18, kiraan itu tak betul. Maka bila dah dapat sini 6, baru boleh dibagikan 3. Seorang dapat 2. Jadi Zaid bin Thabit berpendapat dalam pembahagian dalam kes ini, suami akan dapat 9/18, sama juga dengan 1/2 sebenarnya. Ibu 3/18. Setiap orang adik-beradik tadi, seibu dan seibu sebapa akan dapat 2.
Mencukupkan jumlah untuk membaginya jadi 18. Kes ini disebut sebagai kes musyarakah. Ya. Ya. Berlaku pada zaman Saidina Umar, tuan-tuan, ya. Okey, ini contoh kes tadi. Nak tunjukkan dekat sini, saya nak beritahu pada tuan-tuan, dalam hal keadaan tertentu, memang saudara perempuan seibu, saudara lelaki seibu ni lebih kuat, ya, daripada saudara lelaki seibu sama. Ya. Contoh lain saya bagikan tuan-tuan. Daripada ni. Tuan-tuan dah faham ni kan? Ya. Saya nak tunjukkan hebatnya adik-beradik seibu ni tuan-tuan. Ya. Orang selalu mempelecehkan adik-beradik seibu ni. Kadang-kadang dia tak pandang langsung. Ada satu kes tu dibiarkan adik-beradik seibu ni tak dapat apa. Padahal dalam hukum syarak adik-beradik seibu tu dapat apa tuan? Satu kes pernah berlaku, dia tinggalkan, ya, dua orang saudara perempuan seibu, SPI. Saya ulang lagi, SPI ni saudara perempuan seibu, bukan sekolah perempuan Islam, dia dengar, ya. Saudara perempuan seibu. Lepas tu dia tinggalkan adik-beradik dia 11 orang saudara lelaki seibu sebapa. Ni si mati meninggal, dia ditinggalkan 11 orang saudara lelaki seibu sebapa. 11 orang lelaki. Lelaki tau, bukan perempuan, lelaki. 11 orang. 2 orang saudara perempuan seibu. Ikut hukum syarak yang kita baca dalam ayat Quran tadi, 2 orang saudara perempuan seibu akan dapat 1/3. 11 orang ni jadi apa? Asobah. Asobah ni ialah baki. Baki. Dia mengambil baki. Kita tengok kiraan dia. Dekat sini asal masalah ni jadi 3. Jadi 3. 3 ni naik je ke atas. 3 kali 1 bahagi 3 berapa? 1 kan? Ya, 1. Ya, 3 kali 1 bahagi 3 1 lah. Baginya ada 2. Dekat sini 1 tak boleh bagi 2, 2 tak boleh bagi 11, betul? Tak boleh 2 nak bagi 11 macam mana? 1 nak bagi 2 je lah. Dia kalikan 11 kali 2 jadi berapa? 20. 11 kali 2 22. 22 kalikan dengan 3 berapa? 22, 3 kali 2 6, 60, 66. Pembawah kita ni 66. Ini kecil aja tuan-tuan. Saya pernah kira sampai juta tau. Ya tuan-tuan, aku pembawah ni. 22 kali 3 66. 22 kali 1 22. 22 kali 2 berapa? 44. 22 bagi dengan kurang dapat berapa seorang? 11. Orang dapat 11. Tengok. Orang dapat 11 tau ni. 44 bagi 11 dapat berapa? 44 bagi 11. Aku tak tahu ilmu bagi ni tak hebat tuan ya. Berapa? 4. Pandai tau. Seorang dapat 4. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5. 4. 4 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4. 11 orang. Setiap saudara lelaki seibu dapat 4/66. Campurkan ni semua ni akan dapat 66/66. Betul ya? Terima kasih. 66. Seorang saudara lelaki seibu dapat 4/66. Seorang saudara lelaki seibu berapa? Namanya contohlah saya bagi Ali. Ali saudara lelaki seibu berapa? Dapat 4/66. Sedangkan Siti Mak, dia cuma adik-beradik seibu kepada semati. Dia dapat 11/66. Duit yang ditinggalkan 30,000. 30,000. Agak-agak berapa adik dapat? 30,000. 30
30,000 kali dengan 4 bahagi dengan 66. Berapa ni? RM1,818. RM1,888. Macam mana kira ni? 1,818. 1,818 poin ni. RM1,818 daripada 30,000 yang si mati tinggalkan. Jadi tengok timah dapat berapa? Timah ada hak 11/66. Ya, 30,000 kali 11 bahagi 66. 5,000 adik-beradik si dapat. Mana banyak? Adik-beradik lelaki dapat ke adik-beradik perempuan si dapat? Adik-beradik seribu dapat banyak. Yang ini mana? Kau kahwin pun, ya, kau kahwin pun cari lelaki, dia kata, tiba-tiba kau dapat banyak. Ini hukum tak adil. Adil tak adil. Ini hukum yang telah ditetapkan dalam Islam. Ini hukum yang ditetapkan dalam Islam. Adik-beradik seibu boleh dapat lebih banyak daripada adik-beradik seibu bapa lelaki pula. Ini yang biasa yang diperbincangkan dalam masyarakat. Kadang-kadang bila dibuat pembahagian, selalu dia mempersoalkan kenapa adik-beradik seibu dapat banyak daripada seibu bapa. Dalam satu kes saya pernah jumpa, dia tinggalkan adik-beradik seibu bapa lelaki dengan adik-beradik seibu bapa perempuan. Yang melompat dan marah sangat tu siapa tuan-tuan? Adik-beradik perempuan seibu bapa. Aku dengan dia, adik-beradik bapa sama, mak sama, macam mana ustaz kira boleh dapat sikit? Dia salahkan kita. Sedangkan ini adalah hukum fiqh, tuan. Saya nak beritahu dekat sini, apabila wujudnya keadaan ada adik-beradik seibu, ada adik-beradik seibu bapa, adik-beradik seibu bapa tak boleh menghalang adik-beradik seibu daripada dapat harta bersama. Beza ya adik-beradik bapa. Kalau dekat sini ada 11 orang saudara lelaki seibu bapa, terselit seorang saudara, seorang je saudara lelaki bapa, bapa sama mak lain. Ingat dia bapa sama mak lain, seorang je dekat sini. Dia dapat sangka ke tak? Dia tak dapat sangka sebab dihalang oleh adik-beradik lelaki seibu bapa dia lebih kuat, bapa sama mak sama lebih kuat. Tetapi dalam konteks adik-beradik seibu tak. Dalam konteks adik-beradik seibu lain. Adik-beradik seibu dia tidak boleh dihalang oleh adik-beradik seibu sebab itu istimewanya Allah sebut khusus dalam surah An-Nisa ayat 12 cerita tentang adik-beradik seibu, tuan-tuan. Itu sebab belajar fiqhnya, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan ni. Saya nanya. Tak saja. Kalau tengok sekali imbas memang dengan Ustaz tadi macam tak adil kan? Macam tak adil. Jadi agaknya Ustaz selalu memahami kaedah ni. Apa hikmah sebalik? Apa hikmahnya adik-beradik sini? Apa beratnya adik-beradik yang sama seibu tapi lain bapa lebih banyak dapat daripada adik-beradik seibu sebapa? Kalau Ustaz boleh jelaskan. Pertama sekali saya nak beritahu dekat tuan-tuan, hakikat sebenarnya adik-beradik seibu dapat sikit sebenarnya. Dapat sikit berbanding adik-beradik seibu sebapa. Kalau tuan-tuan tengok betul-betul ya. Jangan tengok jumlah bilangan berapa adik-beradik. Dalam pembahagian asasnya, bila wujud adik-beradik seibu, dua adik-beradik seibu, adik-beradik seibu dapat 1/3 je. Bakinya 2/3. 2/3 dengan 1/3 mana lebih banyak? 2/3 lebih banyak. Tetapi mengapa adik-beradik seibu bapa dekat sini dapat sikit? Sebab bilangan adik-beradik seibu bapa lebih ramai berbanding adik-beradik seibu. Kalaulah dekat sini yang ditinggalkan ialah orang saja saudara lelaki seibu bapa, dia dapat banyak. Tapi 11 tuan.
Kebiasaannya yang saya jumpa adik-adik ibu bapa lebih ramai daripada adik ibu. Adik ibu ni lebih kurang seorang-orang je. Kebanyakan kes yang saya jumpa. Yang ramainya adik-adik ibu bapa. Bila bertembung dengan ibu, itu yang nampak portion ataupun pecahan bahagian itu betapa kecil yang ibu bapa. Hakikatnya dia dapat banyak. Cuma dia tamak. Jadi yang itu yang perlu dijelaskan. Tidak dalam masyarakat dianggap tak adil. Sebenarnya itulah yang diceritakan kepada masyarakat kadang-kadang. Kalau jumpa dengan kita secara personal, kita beritahu hukum tu adil macam ni, pembahagian asal macam ni. Tapi dia tak faham. Dia kata, orang masyarakat di bawah kita, dia tak nak tengok pasal portion ataupun pecahan ni. Dia nak tengok berapa aku dapat. Sikit ke banyak? Kalau sikit, itu yang berparang tu tuan. Iya, bawa cangkul. Ya. Bawa cangkul. Tak nak kena. Tapi yang satu kes realiti benar berlaku depan saya, ya. Mak dia tadi tu yang si mati tu meninggalkan duit cash money dekat rumah. Waktu tu simpan dekat rumah lebih kurang 23,000 tadi. 23,000. Dia ada adik-beradik si ibu bapa dan dia ada adik-beradik si ibu. Yang adik-beradik si ibu bapa tu ramai yang buat agama lah, senang cerita orang masjid. Orang masjid tuan-tuan orang masjid. Ada yang AJK masjid. Lepas tu ada yang usaha sekolah agama. Tuan-tuan ni cerita je tuan-tuan rakam tak tu. Ya. Susah kat sini kita sekat-sekat lah. Kalau tak ada rakaman ni best betul. Dia ada rakaman tu susah sikit nak cerita kan. Ada besar. Ada AJK masjid, ya. Melompat dia. Ustaz tak ustaz. Bab duit ustaz tak nak tepi. Itu title aja. Bab duit. Siapa tak suka duit ya? Siapa tak suka duit? Nabi kata dua benda yang seseorang tu kalau kita sebut dengan dia, hati dia rasa muda. Rasa muda. Nabi kata apa dia? Tulil aishi wal mal. Cerita pasal umur panjang, angan-angan tinggi. Yang kedua pasal harta. Jangan nak terbegang. Tuan-tuan ini Nabi dah sebut tulil aishi wal mal. Cerita pasal umur panjang. Kalau nak umur tu dia tanya berapa nak umurnya pak? Kalau boleh biarlah sampai 150. Dia tak tahu umur 60 dia dah betul. Kalau nak minta sampai umur banyak, biarlah ada rumahnya besar. Ya, anak-anak sempat jumpa anak pinak yang ramai. Perasan. Ya, tenang tu orang kita. Tak kira siapa, saya sendiri pun kita pasal umur panjang mesti berbicara tentang biarlah panjang umurnya. Ya, minta dengan Allah pun, ya Allah ya Tuhan, panjangkan umurku. Ya, panjang sampai bila nak panjang umur kita ya. Sampai mana? Yang kedua pasal harta. Janganlah ustaz tak ustaz. Bab duit. Itu sebab tuan-tuan dalam bab duit ni, pemberian duit ni kena betul-betul orang yang amanah pegang. Bab duit wakaf ke, bab duit amanah masjid ke. Kalau macam saya ni, jawatan saya duduk di Farai itu terlibat dengan tanah, biasa berurus niaga ataupun membuat siasatan ke atas waris-waris yang tebus tanah dengan kita. Dekat situ lah tuan-tuan. Bila ada tanahnya tu terlibat dengan projek-projek besar, bilion-bilion, nak buat kawasan perumahan, melibatkan tanah faraid. Ustaz ni jumpa dengan kita selamba je. Ustaz, nombor akaun berapa? Kalaulah kita ni imannya tak kuat, agak-agak bagi tak nombor akaun. Kalau dia campak duit dalam kereta, agak-agak apa kita buat? Takkan nak buang tepi longkang lagi Ya Allah, memang cabaran. Ni ustaz ni bergegor ni nak ambil duit tak ada ni, air bulan. Duit dicampak dalam kereta kan. Ya, saya pernah tanya ustaz, dicampak di dalam kereta. Ya Allah, kalau iman tak kuat, pandang harta dunia, yang sementara ni saja tuan-tuan, kelak nanti mati Allah tanya di mana datangnya hasil harta kita, duit yang kita peroleh, yang kita belanjakan untuk anak-anak kita. Kalau kita tak ingat benda tu tuan-tuan, ambil tuan-tuan.
Percaya dah cakap saya. Ya. Itulah cabaran-cabaran yang kadang-kadang Allah memang takdirkan seseorang tu yang Ustaz Nazar pegang bil wakaf. Macam saya pegang faraid, ya. Sebab nak jaga amanahnya. Kalau orang lain, tuan-tuan, jangan main-main, ya, dengan siapa tak suka duit, ya, siapa tak suka duit. Okey, tuan-tuan. Kemudian lepas Allah cerita tentang adik-beradik seribu, Allah cerita tentang tolong tunaikan wasiat. Ya, tunaikan wasiat dan bayar hutang si mati. Ini ramai yang tak nak tanyakan, tuan. Malam tadi saya berceramah satu tempat, saya tak perlu sebutlah tempatnya dekat mana. Bertelagak, ya. Bertelagak, adalah seorang tu betul kampung tu. Dia kata, buat wasiat ni tak perlu buat dekat pejabat agama, tak perlu tulis. Cakap ajalah, pesan ajalah dekat bini kita, pesan ajalah dekat anak-anak kita. Apa nak tulis-tulis? Tulis-tulis pergi pejabat agama, saya tanya dia minta 300 tak? Memang nak buat wasiat kena RM 300. Pergi amanah raya 300.5. Pergi Trust Afalid, tak tahu dah, malas nak sebut. Ya. Senang cerita kena duit lah. Tonton dah suruh orang kerja, tonton tak bagi upah. Zalim, tuan-tuan. Sedangkan Nabi sebut man istajara ajiran falyusam lahu ujratuhu. Barang siapa yang menyuruh seseorang bekerja, maka hendaklah disebutkan upahnya. Bila disuruh buat wasiat, tuan-tuan, bila tulis wasiat dia tak nak bayar, tuan-tuan. Lalu pusing, tak bayar buat wasiat. Tulis-tulis wasiat ni, pesan aja lah. Betul tak? Boleh ke tak boleh? Saya kata boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan kalau ada sesuatu yang hendak diwasiatkan, tuan-tuan tak payah tulis pun tak apa. Bagi tahu aja dekat bini kita. Ya, nanti kalau abang mampus, ya, belum bayar hutang kereta tu sekian. Ni, nanti kalau abang mati dapat pampasan duit takaful 100,000 ya. Hutang kereta tu 50,000 aja. Kau bayarkan 50,000 tu pakai duit takaful tu. Saya. Nanti masuk nama sayang tu. Tulis, cakap macam tu je, tak payah tulis, tuan-tuan. Agak-agak realiti sebenarnya berlaku apa, tuan-tuan? Bini kita ingat tak hutang tu? Bini kita tak ingat. Bini kita terlupa sebab buat makan semut, tuan-tuan. Sedangkan hutang dalam surah Al-Baqarah Allah suruh tulis faktubu. Ya, apa ni? Idza tadayna bidanin hatta ila ajalin musamma faktubu. Apabila kamu berurus niaga yang berkaitan dengan hutang, ya, sampai ila ajalin musamma, sampai ke satu masa yang ditetapkan, maka hendaklah ditulis faktubu. Allah kata hutang Allah tulis. Ini berkaitan dengan muamalah ni sebenarnya. Memang kiasan dekat situ. Memang kita kena tulis. Kalau tak tulis, kita tak dokumentasikan, takut nanti jadi fitnah lagi. Ya, pesanlah dekat anak-anak kita. Oh, Azan. Sunnahnya pun Nabi suruh tu tulis, bukan cakap. Walaupun dalam hukum fiqh pun, kalau kita nak berwasiat, nak bagi pesanan pada waris-waris kita, boleh sahaja dengan bentuk ihsan. Tetapi sebaik-baik Islam suruh kita tulis wasiat. Tulis wasiat. Nak tulis wasiat, contohnya dia tulis sendiri, tuan-tuan. Tak payah dari pejabat agama ataupun dekat Baitul Mal. Boleh tak boleh? Boleh je. Jawapan saya tak ada masalah. Boleh je. Yang penting 4 rukun wasiat tu dilengkapi, disempurnakan. Ya. Orang yang memberi wasiat tu mesti waras, balik. Ya, gila tak boleh nak buat wasiat, sebenarnya. Orang gila nak buat wasiat apa? Si penerima wasiatnya tu ada wujud ketika wasiat itu untuk dilaksanakan. Yang ketiga ialah harta yang diwasiatkan tu ada selepas kematian, selepas kita mati. Ya, wasiat ni istimewa, tuan-tuan. Tak semestinya kita berwasiat pada harta yang ada. Harta tu tak ada lagi pun dalam kita. Ya, tapi kita boleh wasiatkan. Dia akan ada tapi belum dapat lagi. Boleh, tak ada masalah. Boleh wasiat, tuan-tuan.
Ya, itu istimewanya wasiat. Ya, benda yang tak pasti pun boleh kita wasiat. Dan yang keempat, lafaz ijab kabulnya. Ya, dan pastikan rukunnya itu lengkap. Ada 4. Buatlah dalam bentuk dokumen tulisan, buat dalam kertas kaca, buat macam-macam. Yang penting dalam tu lengkap 4 rukun tadi tu dalam kita punya penulisan wasiat. Ya, simpanlah dalam almari, sorokkan. Ya, sorokkan dalam almari. Meninggal minggu depan, 10 tahun akan datang baru harus jumpa wasiat. Itu akibatnya kalau tulis wasiat, ya, sendiri-sendiri, ya. Tulis wasiat tak nak dilegalkan ataupun diisytiharkan dekat agama. Takut-takut wasiat yang ditulis itu menjadi satu bentuk fitnah satu hari nanti. Kita dah meninggal dunia 10 tahun lepas dah, baru jumpa wasiat di dalam almari disorokkan oleh arwah bapak ni, tuan. Ya, siap sorok lagi dalam simen bawah apa ni tu, simen rumah dia, tuan-tuan. Anak-anak manalah nak jumpa wasiat tu kalau disimpan dekat penjaga agama. Berlaku kematian, penjaga agama tu datang rumah ataupun panggil pergi dekat pejabat agama ataupun Baitul Mal, ustaz ni datang siap bacakan wasiatnya. Ada fitnah tak itu? Tak ada fitnah. Ini kita tak suka sorok-sorok. Dalam Islam ada istilah sorok-sorok tu tak. Tulis wasiatnya tu. Tu sebab saya kalau nak orang tanya dengan saya wasiat, saya tulis wasiat pergi pejabat agama. Pergi dekat Baitul Mal. Ya. Buatlah wasiat dari itu. Ya. Tapi kalau kedetuk sangat, ya, macam mana, ya? Buat wasiat sendiri. Ulang dekat tuan-tuan. Ya. Kalau buat wasiat kat penjaga agama dekat Baitul Mal ni kan baik, kan bagus. Selain tuan-tuan buat wasiat, tuan-tuan memenuhi salah satu tuntutan hukum syariat kita, buat dekat agama, ya, ataupun dekat Baitul Mal, duit yang tuan-tuan bagi itu pun untuk Baitul Mal. Hasil mahsulnya itu untuk Baitul Mal. Keuntungan yang akan dimanfaatkan untuk apa? Untuk Baitul Mal. Baitul Mal itu apa? Baitul Mal itu salah satu agensi organisasi bawah pentadbiran Islam. Tuan-tuan kata sokong Islam, tapi tuan-tuan tak nak menyumbang pada Islam. Cakap saja sokong Islam, tapi haprak satu pun tak ada menyumbang ke Islam. Ya, betul. Cakap je lebih, tuan-tuan, ya. Cerita Islam, tapi langsung tak ada sumbangan dekat Islam. Ya. Cerita pasal buat sedekah, langsung tak pernah sedekah kat masjid. Sembahyang Jumaat, ya, lalu tabung tu rasa menggigil je badan dia, tuan. Takut kalau bayar cukai kerajaan tu sanggup, tuan. Cukai tanah bayar, cukai GST bayar. Contoh je, ya. Banyaklah semua cukai sanggup bayar. Tapi bayar cukai sikit dekat Islam pun bising, tuan. Suruh wakaf RM10 dekat sadaqah, dekat perbadan wakaf, padahal itu untuk orang Islam, untuk pembangunan Islam, untuk harta kita, anak-anak pinak kita pada masa akan datang, di mana nanti perbadanan wakaf akan gunakan duit itu untuk harta-harta yang berkaitan tentang Islam, supaya dia kekal sampai bila-bila sampai kiamat. Hasilnya boleh digunakan oleh orang Islam. Tapi bila nak berwakaf, RM1 pun menggigil nak keluar. Takut duitnya habis. Takut. Sebab apa dia takut? Sebab dia dah dipengaruhi oleh syaitan. Orang yang buat wasiat. Yang saya kalau orang tanya buat wasiat pergi di agama. Boleh ke saya buat wasiat dekat Bukan tak boleh, bolehlah, tak ada masalah. Tapi yang saya nak kata tadi, pejabat agama Baitul Mal tu siapa? Yang pernah buat wasiat satu lagi tu siapa? Takkan aku nak cerita panjang-panjang. Faham? Sudahlah. Ya? Ni ada kamera sebabnya. Maka tuan-tuan, wasiat dan sesudah dibayar hutang. Bayar hutang ni dulu.
arwah dulu masa hidup, dia dah rancang dah betul-betul duit dia. RM100 sebulan dia masuk takaful. Nanti kalau berlaku apa-apa, nanti takaful akan buat sumbangan dekat dia sebanyak RM contohnya RM100,000. Ya. Tujuan dia buat, dia rancang hartanya, ada masuk takaful, ada masuk ni. Tujuannya nanti kalau berlaku apa-apa, ya, berlaku apa-apa, dia tak sandarkan kepada kematian. Jangan ya, siapa masuk takaful sandarkan kepada kematian, sandarkan kepada penyakit. Itu dah salahkan itu. Masuk takaful, anggap kita menyumbang sesama ahli takaful untuk saling bantu membantu tabaruk dengan itu. Okey, contoh berlaku contohnya kematian, ya. Isteri kita yang dinamakan dekat takaful itu, dia akan dapat RM berapa? RM100,000 contohnya. RM200,000. Apa tujuan si mati rancang duit tadi? Sepatutnya nanti dia kalau tak ada, dia nak memudahkan isteri dia dan anak-anaknya. Segala hutang piutang yang ditinggalkan olehnya, bayar pakai duit itu. Itu takaful disebut sebagai satu instrumen perancangan harta. Tapi orang kita dah tuan. Ya. Ya. Dapat duit takaful, mentang-mentang dia bernama, dia sobat punya semua tuan. Sobat hutang si mati langsung tak nak dibayar. Kereta walaupun dia hutang dengan Hong Leong Bank, bank orang bukan Islam, Hong Leong Bank, tapi dia guna syariah compliant tuan. Ya. Walaupun bukan syariah compliant pun tetap ada hutang dengan bank tersebut. Kalau dah namanya hutang kereta ke, hutang motor ke, wajib bayar tak? Wajib dah, dan namanya hutang, wajib bayar hukumnya. Sebagai orang Islam, kena bayar hutang, kena selesaikan hutang. Itu orang Islam. Ya. Dapat duit takaful tu, selesaikan benda tu dulu. Tapi penama tak tuan, dia rembat duit tu tuan. Dia ambil duit tu, dia sebat, dia buat, dia belanja seorang. Mentang-mentang penama. Dan mentang-mentang dia pernah dengar ceramah kita kata duit takaful bukan harta pusat. Ini pendapat saya, pendapat ustaz lain ya. Ini pendapat saya. Sebab saya kata apa? Kenapa duit takaful pampasan yang dapat pada kematian tu bukan harta pusaka? Sebab duit itu merupakan sedekah tabaruk daripada ahli-ahli yang mencarung dalam takaful ni tuan ya. Dia ada dijelaskan dalam seksyen berapa tak dalam undang-undang takaful. Saya pernah baca benda tu ya. Itu sumbangan daripada pihak takaful yang ambil daripada duit ahli-ahlinya yang menyumbang, yang menjadi ahli takaful yang membayar cakungan setiap bulan. Itu bukan harta pusaka. Okay. Cuma kalau ada hasil pelaburan yang takaful bagi, itu baru pusaka. Kalau hasil pelaburan ya, cakungan dan pelaburan jadi pusaka. Tapi kalau pampasan, dia kata pampasan takaful aja lepas berlaku kematian, itu bukan harta pusaka. Itu kena ingat tuan ya. Jadi tak payah rebut lah. Kalau ada dalam ni yang mencarung takaful, contohnya mak bapaknya tinggal dunia, dapat RM1,000, RM2,000, tak payah nak bertelaga. Tak payah nak gaduh-gaduh. Sebab duit tu bukan duit dia usaha. Selesaikan hutang si mati dulu. Selesaikan apa yang berkaitan liability dengan si mati. Ada hutang lesdingen ke, lembaga dan negeri ke, hutang cukai pintu, hutang tu bayar dulu pakai duit tu. Selesaikan. Supaya untuk memudahkan siapa? Ahli warisnya. Ini tak tuan-tuan. Ya, ambil duitnya ya. Belanja seorang-seorang ya. Wasiat tersebut adalah tidak mendatangkan mudarat. Mudarat dekat sini maksudnya kalau kita buat wasiat, jangan buat wasiat boleh mendatangkan mudarat kepada apa? Kepada ahli waris. Saya wasiatkan harta saya, semua harta saya kepada kambing-kambing yang berada dalam kandang saya kat sana. Ya. Isteri saya dan anak-anak langsung tidak layak menerima harta pusaka saya. Itu haram. Wasiat macam itu haram. Tak boleh. Kita tidak boleh menidakkan bahagian ahli waris ya, kepada waris-waris. Tiap-tiap satu hukum itu ialah ketetapan daripada Allah, dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha menyebar. Tuan-tuan, ya. Hukum fiqh berkaitan tentang faraid ini merupakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bukan rang undang-undang yang dibentang dekat parlimen, bukan rang undang-undang yang dibentangkan dekat adun. Ini adalah undang-undang Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau dia dah undang-undang Allah SWT, apa kewajipan yang patut kita buat? Kita wajib ikut dan wajib taat. Kena ikut. Hukum faraid, hukum Allah. Ingat apa? Hukum faraid itu undang-undang ciptaan kita ke? Nak pergi bergaduh dalam dewan, nak pergi masuk dulu. Tak ada. Secara individu, tuan-tuan wajib ikut hukum faraid kalau berlaku kematian. Wajib hukumnya. Sebab ini adalah undang-undang Allah. Allah yang tetapkan. Ya. Jadi kalau ada di kalangan kita yang menyebut ataupun menyatakan bahawa tak payah ikut faraid, faraid tak wajib, itu satu-satu kata-kata yang kena hati-hati. Faraid tak wajib. Buat apa faraid? Faraid ini hukum kuno, ini hukum ketinggalan zaman. Faraid tak adil. Tuan-tuan, kalau cakap macam tu, tuan-tuan telah menghina hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati. Ini banyak berlaku dalam masyarakat, tuan-tuan. Dalam masyarakat. Itu sebab kalau kita bercakap tu kena hati-hati. Jangan main sembrono, jangan main ikut kepala otak sendiri. Sebab kebelakangan ni ramai orang yang berhujah tentang hukum Allah, ramai orang yang bercakap tentang hukum Allah, tapi dia tak bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah yang Allah dah sebut dah, yang Nabi dah sebut dah dekat situ. Dia pandai-pandai membuat kayu ukur sendiri dengan kepala otak dia. Dia kata hukum macam ni kena buat macam ni. Ikut kepala otak dia tak sandarkan kepada Al-Quran, dia tak sandarkan kepada hadis Rasulullah SAW, dia tak sandarkan kepada pendapat ulama-ulama. Dia suka ikut pendapat sendiri. Tuan-tuan pun dah tengok jam, saya tahu dengan aku pun tadi nak habiskan ni sebab ni lambat nanti nak sambut. Saya kena habiskan ayat Al-Quran tu juga. Kalau tak nanti malas, panjang sangat. Yang ini dia tak habis tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan sembang-sembang kita ya tuan-tuan ya, tuan-tuan dapat mengambil sedikit manfaat lah tuan-tuan ya. Walaupun tak banyak ya, tapi saya harap ya perkongsian kita berkaitan dengan ilmu faraid ini dapat disebarluaskan di luar sana. Apabila berlaku suatu pembagian dan pusaka, ingatlah dahulukanlah hukum Allah ya, dahulukan hukum Allah ya. Hukum kita, muafakat kita tu boleh tak buat? Boleh, tapi setelah hukum Allah tidak dahulukan. Dah dahulukan hukum Allah, barulah hukum akal kita timbulkan, kita ikut. Kalau tak, jangan pandai-pandai kita nak mendahului hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dan ada soalan? Tak ada ya? Alhamdulillah, tak ada soalan. Dah nak pukul 9. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallahumma wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana illa allati salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw sadaqallahu alazim. Wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.